La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersua kembali dalam bicara tauhid selama 30 minit pada minggu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertama sekali tajuk bicara tauhid hari ini adalah baharu tidak memberi bekas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita semua tahu makhluk ni dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah. Itu ialah fakta yang muktamad. Tapi siapa yang degil, yang ingkar tentang fakta ini, kita kata na'udzubillahi min zalik. Jadi kita berpegang kepada makhluk tidak ada kuasa pada hakikatnya. Yang ada kuasa hanya Allah. Pada zahirnya nampaklah makhluk macam ada gerak diam kuasa itu pada mata zahir. Tapi pada hakikat sebenar-benarnya ialah yang berkuasa hanya Allah. Inilah akidah yang kita wajib pegang sampai kita mati. InsyaAllah kita selamat. Maksudnya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, baharu tidak memberi bekas. Apa maksud baharu tak beri bekas? Baharu ialah benda kena jadi. Makhluk baharu bermaksud benda kena jadi, makhluk. Maksudnya kalau saya kata dalam tanda beza dulu, makhluk baharu adalah mungkin. Makhluk tu kena jadi, yang kedua dia baharu, dia berubah-ubah. Jadi benda yang berubah-ubah, benda yang kena jadi, maksudnya tidak memberi bekas. Tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Jadi baharu, benda baharu ni makhluk lah, maksudnya makhluk lah. Dia tidak boleh mendatangkan memberi manfaat atau mudarat. Tak boleh. Contoh macam ubat ke, apa tu, soda ke, apa sajalah. Kita kata dia tidak boleh memberi manfaat. Apa maksud tak boleh beri manfaat? Dia tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Dia sebagai asbab. Ini orang lupa. Orang lalai lah. Bila dia makan ubat sembuh, hatinya yakin ubat yang menyembuhkan. Itu salah dari segi akidah. Lepas tu kita khususkan tajuk pada pagi ni, baharu tidak memberi bekas. Baik, contoh dia. Kita kata macam ni lah, kita kata kenapa manusia susah nak faham makhluk tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Dia cakap di mulut dia tahu, tapi bila sampai ke hatinya dia tak yakin. Susah nak yakin kata makhluk ni tak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Contohnya dia kata usaha ikhtiar dia tu boleh mengubah hidup dia. Dengan berusaha berikhtiar, dia boleh jadi maju. Dia boleh jadi berjaya. Tak kira bidang apa dia ceburi. Kerana usaha ikhtiar. Dengan usaha ikhtiar tu ialah makhluk yang dilakukan oleh manusia. Makhluk lah. Bila manusia buat yang usaha ikhtiar manusia tu makhluk. Tapi boleh mendatangkan manfaat mudarat. Dia kata yang boleh mendatangkan manfaat, untung, berjaya. Tu dia kata tu macam mana kata baharu tak bagi bekas. Ini orang tak faham. Sebenarnya tuan-tuan, inilah persoalan yang penting kita nak bahaskan, kita nak bicarakan pada pagi ini. Iaitu, baik, kita tengok sekarang kenapa manusia susah nak yakin bahawa benda yang kena jadi, makhluk kena jadi itu samalah. Dia tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Sebab Allah jadikan makhluk semua sebagai asbab. Bagi Allah nak menyatakan akan kuasa dan ilmu dia. Allah jadikan makhluk, cakap awal-awal lagi dah, semata-mata nak menyatakan akan kudrat iradatku. Tuhan cakap nak menyatakan kudrat iradat dia, maka dia cipta makhluk. Makhluk dicipta dalam keadaan tiada berdaya, tiada upaya. Tapi bila kita tengok bila Allah Ta'ala lalukan kuasa Allah, kuasa macam kalau kita belajar sifat 20, sifat makni lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Maksudnya ada kuasa, ada ilmu, ada kehendak, ada mendengar, melihat, berkata-kata. Ada pada kita. Kita menggunakan benda-benda tu sebagai bahan ikhtiar. Berjaya, kita kata kita buat. Salah tak salah tu? Salah besar. Kita sepatutnya memang kita boleh
mengatakan usaha ikhtiar kita boleh membawa kejayaan, itu tak salah dari segi mulut, mata zahir. Tapi pada hakikatnya semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Itu kena jaga tu tuan-tuan. Kena jaga dengan izin Allah ni. Jangan kita lalai. Benda ni sikit saja. Iblis ni dia nak sesatkan kita kat situlah. Dia nak kita merasakan diri kita ni ada. Maksudnya rasa ujub. Bila rasa ujub, semua ada yang pada kita tu milik kita, kita rasa. Dan kita buat sesuatu berhasil, kita rasa bangga. Kita rasa orang kata apa, rasa bangga, seronok kan. Sebenarnya benda tu semua dengan izin Allah. Sedikit pun usaha ikhtiar kita hanya sebagai asbab bagi Allah nak menyatakan akan kekuasaan, ilmu, kudrat, iradat dia. Itu saja hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Baik, kenapa manusia susah nak yakin dengan kita kata yang kata baharu tak bagi bekas tu? Dia cakap baharu bagi bekas sebab dia tengok kalau ambil api, dia cucuk kertas, dia bakar. Api itu baharu, benda dicipta. Ambil kertas cucuk, api terbakar, apa? Kertas terbakar, hangus. Tu dia kata baharu tak bagi bekas tu, api membakar. Nampak? Betul. Kita kan ada 3 mata. Mata zahir kita nampak baharu makhluk lah. Yang macam yang seolah-olah mendatangkan manfaat dan mudarat. Api boleh membakar rumah, habis satu rumah terbakar. Sampai hari ni. Kalau rumah terbakar, bomba datang nak padam api je. Dia tak padam benda lain. Dia nak padam api. Bila api terpadam, tak terbakar lagi. Tu kata baru tak pergi bakar. Tak faham lah dia kata. Betul. Pada mata zahir, memanglah makhluk seolah-olah boleh memberi mudarat atau manfaat. Mentang-mentang dia seorang yang cerdik, genius, dia cipta satu hasil yang boleh mendatangkan keuntungan bagi dia. Kalau dia belajar berjaya sampai peringkat universiti, kalau kata dia berniaga, dia dapat untung banyak dengan menggunakan idea dan menggunakan dia punya kecerdikan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia kalau kata dia tak ada tauhid dalam hati dia bergantung kepada kepandaian, kecerdikan dia, boleh menjana pendapatan, dan dia bergantung, dia kata kerana aku cerdik pandai lah, aku dapat mendapatkan hasil yang banyak. Dia tak kata Allah yang bagi, dia tak kata Allah yang izin, usaha dia sebagai asbab. Di situ duduk rosaknya akidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, berbalik kita kepada kaedah baru tak bagi bekas. Api tadi saya kata cucuh benda terbakar, hangus. Jadi api orang kata boleh mendatangkan mudarat. Ubat, maksudnya atau ubat boleh menyembuhkan. Itu silap tu. Racun rumpai boleh mematikan. Kita semua racun kawasan yang atau rumput kan, kena 4-5 hari dia mati. Tu racun kuat lah. Racun kuat menyebabkan dia mati rumput itu. Jadi orang bila tengok dengan mata kepala, dengan mata, dia nampak itu bukti bahawa baharu tu boleh memberi mudarat, mendatangkan mudarat lah, dan memberi manfaat seperti ubat. Jadi macam mana hati dia nak yakin kata Allah yang buat bagi mati, Allah yang buat bagi sembuh, Allah yang buat bagi untung? Tu sebenarnya pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Tuan dan puan-puan yang saya mulakan, siapa yang tak belajar ilmu tauhid, dia akan bergantung, dia akan melihat makhluk berkuasa di dunia ini dan mampu membuat apa saja. Makhluk boleh menghasilkan kemajuan, mencipta satu menghasilkan kemudaratan macam COVID-19 yang varian baru nak datang ni, orang kata lebih bahaya, dia masuk dalam otak dan sebagainya. Kita dah takut dah, setengah orang takut dah, matilah aku. Ahli sains baru mendapat satu rumusan mengatakan virus itu lebih bahaya daripada dulu. Tapi kita tengok kan, kita ni kan bukankah dah belajar tauhid? Benda tu semua bertepi tak? Bertepi. Tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Jadi sendiri mustahil. Hukum akal kata mustahil. Harus dia menerima sesuatu ketentuan daripada Allah. Virus tu, varian Omicron yang siri baru ni, orang kata boleh merosakkan otak manusia kalau kena. Kan?
Kita pegang benda tu bertepi. Tiap-tiap bertepi tanda akan jadi. Dia jadi sendiri ke? Mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau kata dia boleh membahayakan, tak. Dia sebagai asbab untuk Allah Ta'ala nak matikan manusia. Kan? Harus kita menerima ujian Allah dalam bentuk varian yang baru. Jadi sebenarnya kita nak jaga hati kita, tuan-tuan. Nak jaga hati kita. Allah Ta'ala ni sebenarnya dia nak uji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Allah bagi makhluk yang pelik-pelik, yang dahsyat-dahsyat, kecil je tapi boleh menghuru-harakan dunia. Tapi kita tetap yakin kalau Allah tak izin tak jadi. Lepas tu kita kata hukum akal ni penting. Dulu kita belajar hukum akal, kita kata apa? Benda tu bertepi tak bertepi? Kita tanya, bertepi. Tiap-tiap bertepi wajib dia kena jadi. Allah bagi jadi dia. Jadi dalam keadaan berkuasa, jadi dalam keadaan memudaratkan. Jadi benda jadi sendiri, muncul sendiri, semula jadi. Mustahil. Makhluk dia tak boleh jadi sendiri. Dia mungkin mimim kapnun tak boleh jadi sendiri. Dia nak jadi dengan izin Allah. Harus dia menerima, walaupun kecil, dia menerima satu asbab mudarat kepada manusia. Itu saja. Jadi sekarang sebenarnya kita nak jaga akidah, tuan-tuan. Nak jaga akidah kita, nak bawa alam barzah. Kita nak jaga lain tak ada lah, tak payahlah. Jaga kesihatan, jagalah. Itu sekarang kita hidup, nak jalan tak boleh pun payah pula. Kan? Jaga kesihatan, jaga makan minum, jaga jangan sakit kan, supaya kita senang bergerak beribadat, beramal ibadat. Tapi yang penting jagalah hati kita. Hati kita kena yakin pada Allah 100%. Kalau Allah tak izin tak jadi. Kalau Allah tak kehendak tak jadi. Jadi sebab tu kita belajar dulu tanda beza. Makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Kan? Allah tak bertepi. Bila Allah makhluk bertepi, Allah tak bertepi, Allah meliputi tiap-tiap satu. Kalau tempuh tak bersentuh, tak bercerai, tak sekutu, jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak pun tidak, farak pun tidak, seperti air meliputi ombak. Macam kita tunjuk contoh kan, ini cerita beza dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tajuk kita pada pagi ini adalah baru tak bagi bekas. Baik, sekarang kita tengok lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk meyakini bahawa baru, saya sebut baru tu makhluk lah, tak boleh mendatangkan manfaat mudarat. Memang kalau sekarang orang berceramah di sebuah masjid, dia kata makhluk tak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Yang mendatangkan manfaat mudarat ialah Allah. Ini semua orang cakap. Semua orang cakap di mulut, tapi hati berlambak. Hati-hati manusia yang tak terima lagi mengatakan makhluk tak boleh mendatangkan manfaat mudarat. Yang mereka terima makhluk boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Itu yang takut tu. Bila kita dengar virus baru ni, orang semua dah takut. Takut terkena, takut bimbang. Kita memanglah Rasulullah ada sabda dengan maksud jangan mencampakkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Betul, itu hadis Nabi. Bila dengar ada satu benda buruk yang akan menimpa kita, kita jagalah. Jangan kita pergi masuk dalam benda buruk tu, jangan campak diri kita ke jurang kebinasaan. Kita ikhtiar ada usaha. Kita berikhtiar berusaha tu satu tanggungjawab kita. Usaha atas sebab satu perintah Allah. Jangan usaha atas sebab satu perintah Allah. Jangan yakin je. Yakin dengan sebab syirik. Jangan yakin dengan sebab. Jadi kita macam biasa, kalau orang pakai topeng, kita pakailah topeng. Orang kerajaan kata penjarakan sosial semula, penjarakan sosial lah. Kita patuh je. Kan? Itu sebagai satu usaha atas sebab supaya tidak mencampakkan diri ke jurang kebinasaan. Itu perintah sunnah Nabi. Nabi kata kita kena ikut. Jangan kita buat belagak. Allah ni semua tak ada kuasa. Tak ada kuasa, apa aku nak kisah. Aku buat apa pun tak boleh. Yang penting ada Allah. Tak boleh. Allah tu kita yakin di hati kita bahawa Allah Maha berkuasa. Tetapi usaha ikhtiar kena ada atas kita. Cari rezeki. Allah tak, memang rezeki Allah bagi. Allah kata, aku yang mentakdirkan rezeki kamu sejak azali. Duk bertambah tu bukan kerana kamu berusaha, kerana aku yang tetapkan. Duk berkurang tu, tak untung tu bukan kerana kamu silap menjaga, kamu tak cari, kan? Semua dah aku tentukan untuk kamu. Aku takdirkan rezeki kamu sejak azali. Bertambah tu bukan kerana kamu usaha, berkurangan bukan kerana kamu tak cari. Benda tu dah wajib, dah tersurat untuk kamu. Ada tahu? Ini bahasa akidah tau.
hakikat. Tapi bila Allah cakap begitu, takkan kita nak duduk diam. Sebagai ikut sunnah Nabi, kita kena cari rezeki. Pergilah menyangkul di kebun, pergilah meniaga kat gerai, pergilah kerja pejabat, pergilah apa lagi lah nak cari rezeki ni. Kan? Buatlah. Tapi yang halal, cari rezeki. Tapi banyak macam mana dapat, banyak mendapat, itu semua dah ketentuan Allah. Yang kita iri hati dengan orang, yang kita kita dengki dengan orang, jangan. Ini semua rezeki masing-masing. Seorang tu dia tidak akan dimatikan oleh Allah selagi dia tak selesai ambil bahagian rezeki dia yang ditentukan oleh Allah sejak azali. Bila dia dah selesai ambil bahagian rezeki dia, dah selesai kutip bahagian rezeki dia sejak azali, maka datang ajal untuk masukkan dia ke alam barzakh. Itu saja. Tapi kita kata ni yang mati-mati tu, kenapa? Rezeki dah habis. Sebab tu ketika Nabi Isa bawa kaum dia berjalan, tiba-tiba mukjizat Nabi Isa ni menghidupkan orang mati. Bila orang tu mati, Nabi Isa berdoa pada Allah, Allah menghidupkan semula orang tu. Lepas tu antara mukjizat Nabi Isa AS ialah menghidupkan orang mati. Kan? Bila orang mati, bila dia hidup balik, kaum dia kerumun lah, tanya kerumun, macam mana? Mati macam mana? Contoh kan? Lepas tu Nabi Isa dah habis semua bukti mukjizat Nabi boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa doa matikan dia semula. Lepas tu kaum dia kata jangan bagi mati, sebab kita nak bawa dia pergi tunjuk kat orang lain pula. Bawa dia sekali dengan rombongan kita, tunjuk ni orang mati hidup balik. Apa cakap Nabi Isa? Rezeki orang ini dah tak ada. Dia tak boleh hidup lagi dah. Sebab rezeki dia dah tak ada, dah tamat. Rezeki yang Allah tentukan sejak tadi untuk dia ketika di dunia dah habis. Habis ni hidup ni nak tunjuk mukjizat bahawa aku boleh menghidupkan orang mati. Tuan-tuan nampak? Selagi kita hidup, jangan bimbang. Rezeki kita tetap ada. Kecuali kita dah habis kutip, matilah kita. Nak buat macam mana kan? Jangan duk lari daripada kematian. Itulah masalah akidah, persoalan akidah kita kena jaga. Jangan bimbang tuan-tuan. Yakin hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Kadang-kadang kita bimbang. Alamak, beras dah tinggal sikit. Alamak, duit dah tinggal sikit. Habislah aku. Macam mana nak buat ni? Ni motor rosak, duit pun tak ada ni. Kita kata, kereta rosak ni mana nak cari lagi. Sebenarnya kita yakin dengan Allah, Allah bagi jalan keluar rezeki. Dan tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, berbalik kita pada tajuk baharu tak bagi bekas. Apa maksud baharu tak bagi bekas? Iaitu makhluk tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Termasuk usaha dan ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita hanya asbab yang mendatangkan hasil untuk jumlah kadar, itu ialah Allah. Allah dah cakap ketika kita dalam 4 bulan dalam kandungan ibu. Allah bila bayi 40 hari berbentuk air mani, 40 hari berbentuk segumpal darah, 40 hari berbentuk seketul daging, 120 hari semua. Lepas tu Allah datangkan malaikat tiup dengan roh. Lepas 120 hari roh masuk. Lepas tu yang orang mengandung 4 bulan atau 40 hari tu 4 bulan lah kan. Maksudnya bayi mula bergerak. Maksudnya nyawa roh dah masuk. Ketika itu Allah utus seorang malaikat tulis semula 4 perkara. Pertama, ajal dia. Bila tempoh umur dia di dunia berapa tahun. Dia siap tulis dah. Jodoh, rezeki. Maksudnya dah siap tulis. Kan? Maksudnya siap tulis. Tu kata bila kadang-kadang bila kita tak yakin atas perkara akidah, kita jadi bimbang. Ini masalah bagi kita sebenarnya. Kita kena ambil faham bahawa apa yang berlaku pada kita sekarang ini boleh melihat, mendengar ni semua dengan izin Allah. Kalau Allah tarik mata kita sebelah buta, apa kita nak buat? Allah tarik telinga pekak sebelah. Kita bukan boleh beli kat kedai benda-benda tu. Semua dengan anugerah Allah. Tak boleh. Maksudnya nilai pendengaran, penglihatan, nyawa, macam-macam lagi. Itu semua rezeki Allah atas kita. Bukan hanya makan minum saja. Tuan-tuan, rezeki ni adalah panca indera, nikmat, pendengaran, penglihatan. Sebab tu bila kita berumur sikit, ada mulalah rabun, pakai cermin mata, tak pakai tak nampak, mulalah tak berapa dengar. Cucu cakap pun, apa cucu? Tu dia kita ada pekak dah, tak dengar. Memanglah Allah Ta'ala tarik nikmat dia tu sikit-sikit. Sebab dia punya, dia bagi. Kan? Lepas tu kita sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, dalam bab keyakinan kepada Allah, kita nak yakin pada Allah 100%. Tak boleh sipi-sipi. Yakin apa saja yang Allah tentukan pada kita pasti sampai dan dia tidak akan diambil oleh sesiapa. Dalam hidup ni tak ada siapa yang akan ambil rezeki orang lain. Tidak ada. Yang datang ni semua ambil, nak kutip, rezeki masing-masing. Kita tak akan ambil orang lain. Orang akan ambil rezeki kita. Macam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri kata, aku dalam hidup ni aku tak bimbang. Sebab apa? Kalau dah rezeki aku, tak ada siapa boleh ambil.
Maksudnya aku akan dapat rezeki tu, cuma masa menentukan. Tapi kalau bukan rezeki aku, orang tua kata dalam mulut jatuh, tengah kunyah, tengah dalam mulut bau jatuh, tu bukan rezeki. Allah, kuih jatuh kau tadi nak makan, bukan rezeki. Tengok, dia kata sekarang ni tuan-tuan, kita yakin kepada Allah. Dalam bab akidah ni, kita yakin kepada Allah bahawa susah, senang, mati, hidup kita, sakit, sihat, semua di tangan Allah. Kita hanya usaha ikhtiar saja. Usaha ikhtiar. Selagi mana kita boleh berusaha dan berikhtiar. Berusaha ikhtiarlah sehingga akhir hayat. Tengok Rasulullah SAW. Kalau Nabi pergi sembahyang jemaah kat masjid sampai akhir hayat, sampai Nabi dah nak dekat wafat, berpapah pergi ke masjid surau. Ke masjid. Jadi Abu Bakar jadi imam. Maksudnya Rasulullah usaha ikhtiar nak mengimarahkan masjid dengan solat berjemaah. Kita begitu juga tuan-tuan, kita kena usaha ikhtiar, buatlah solat mana kita larat, mana kita mampu. Yang 5 waktu jangan tinggal. Yang sunat tu kalau larat, bukan paksa. Kalau larat buatlah, tak larat apa nak kata. Puasa nak sampai ni lagi 2-3 bulan ni, kita cuba buat. Kalau kita larat, tak larat apa nak kata, bayarlah fidyah, ganti ke apa ke. Kalau kerja berat, macam mana nak puasa, katakan. Maksudnya kita cari jalan. Yang penting tauhid kita kepada Allah jangan lekang, jangan hilang, jangan tak ada. Maksudnya yakin pada Allah yang sangat penting, dan amal ibadat datang nombor 2. Sebab tu dalam surah Wal Asr, Tuhan berfirman dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Tuhan bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka beriman sini dan beramal soleh. Barulah amal ibadat, rukun Islam, yang 5 solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, sedekah, baca Quran, apa semua. Lepas tu kita kata tapi beriman dulu. Apa tu iman? Yakin kepada Allah, tak yakin pada makhluk. Lepas tu saya kata baru tak bagi bekas tajuk bicara tauhid pada pagi ni. Makhluk tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat walau sebesar zarah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis Nabi dengan maksudnya, tetaplah kamu dengan habatus sauda, kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nabi bersabda ni, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, siapa tak boleh petikai. Tetaplah kamu dengan habatus sauda, kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Kita kata bahasa hadis ni lain macam, kena habatus sauda je. Kita kalau kita faham, lain tak boleh, bukan lain tak berkesan. Contoh, betul? Nabi kata mungkin pada masa tu ada habatus sauda, yang lain tak tahu. Ada tak ada pada zaman Nabi, kita tak tahu. Zaman kita ubat beribu-ribu jenis kan. Kita yang penting kita pegang hadis Nabi ni. Nabi kata tetaplah kamu habatus sauda, kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Hadis sahih. Tapi siapa yang hatinya iman bergantung pada habatus sauda, yang menyembuhkan penyakit dia syirik. Dia menduakan Allah, tak masuk syurga. Nabi tak bertanggungjawab. Walaupun Nabi cakap tetaplah kamu dengan habatus sauda, kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati, tapi Nabi tidak bertanggungjawab siapa yang bergantung syirik. Dia syirik Allah kerana bergantung pada habatus sauda. Dia pergi rumah dia tengok, ni awak banyak habatus sauda main berkotak-kotak ni. Kau tak dengar, tak baca hadis Nabi. Kita kena makan habatus sauda aje. Sebab tetaplah kamu habatus sauda, ia penawar bagi segala penyakit, semua penyakit dia boleh sembuh kecuali mati je. Aku tu makan habatus sauda tu. Aku yakin habatus sauda kan yakin pada Allah. Dia mula pening. Habatus sauda ke apa? Tapi Nabi cakap, dia kata, ya, Nabi memang cakap, tapi Nabi tidak bertanggungjawab. Kalau kau yakin kau syirik menduakan Allah kerana yakin habatus sauda, Nabi kata aku tak bertanggung jawab dan aku tak bagi syafaat kat kamu di akhirat. Kamu syirik Allah. Sampai macam tu. Jadi kita kena hati-hati dengan apa saja dalil firman, tak kira hadis Nabi tentang bab akidah ini. Sebenarnya Nabi nak beritahu sebagai usaha atau asbab, kita carilah habatus sauda, tapi jangan bergantung kepada dia. Macam itulah kita kerja, kita cari rezeki. Memang kita yakin usaha ikhtiar kita ni boleh mendatangkan hasil, tapi jangan kata-kata kerana usaha ikhtiar akulah aku jadi kaya. Jangan. Aku jadi senang, hidup senang ni, dulu susah sekarang senang kerana Allah yang mentakdirkan aku senang. Kerja usaha ikhtiar aku sebagai asbab. Tuan-tuan faham tak? Yang kata baru tak bagi bekas. Baru tu usaha ikhtiar manusia. Usaha ikhtiar manusia tidak sesekali boleh mendahului takdir Allah. Takdir Allah menang, usaha ikhtiar manusia kalah. Buatlah macam mana pun, kalau Allah kata tak ada lah. Buatlah macam mana pun, ikhtiar macam mana pun, kalau Allah kata ada.
Maksudnya begitu. Maksudnya usaha ikhtiar manusia ni, kita kata apa? Kalau kata kita buat macam mana pun, tapi kalau Allah kata dapat rezeki, ada. Tapi kalau Allah tak ada, tak ada. Jadi walaupun Nabi bersabda tadi dengan tentang habatul suada, tetaplah kamu dengan habatul suada, ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Maka kalau Nabi tidak bertanggungjawab, kalau kita syirik Allah, menduakan Allah kerana yakin habatul suada, tak yakin kepada Allah. Kita sekarang kena bergantung kepada Allah 100%. Habatul suada sebagai asbab. Ingat, kerana asbab, masa, tempat. Ingat tuan-tuan, sesuatu takdir Allah berlaku sebagai formality dia mengikut kerana Allah yang mentakdirkan asbab. Ada asbab, masa, tempat. Contoh, saya sakit, saya makan betul sodak dengan izin Allah, makan bismillah, sembuh. Bila sembuh, siapa bagi sembuh? Allah. Asbab betul sodak. Allah boleh bagi saya sembuh tanpa betul sodak. Boleh? Buat air penawar ke, makan Panadol ke, doa ke, boleh sembuh. Tapi Allah nak kali ni dia saya sembuh berasbabkan betul sodak. Masa bila? Semalam tempat di rumah saya, sembuh saya. Apa orang tu mati kat jalan raya, Allah dah tentukan ajal, takdir dia akan mati di situ. Asbab aksiden motor. Aksiden motor tersorok bawah lori, maka asbab masa masa semalam tempat dekat Sempang Durai Tunggal katakan. Sebab tu kita tengok sekarang sampai hari ni manusia susah nak yakin dengan Allah tahu. Kalau laporan doktor kan, kalau doktor kata doktor biasanya dia buat postmortem, dia akan buat laporan. Kenapa orang ni mati? Kemalangan kerana pendarahan dalaman, aksiden kerana pelanggaran dalaman, kerana hentakan pada dada dan kepala, aksiden motor tu lah, dan maut. Jadi laporan itu diterima pakai satu dunia. Insurans akan bayar. Tapi kalau datang doktor B ni, tadi doktor A, doktor B kata orang ni mati kerana takdir Allah, ajal dah sampai. Orang kata ni doktor gila mana ni doktor gila mana buat laporan macam tu. Ada pula mati kerana takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah, macam mana dia nak mati? Betul juga Tapi kenapa orang tak boleh terima? Inilah dia hakikat lumrah kehidupan dunia. Manusia sampai kiamat, dia tidak terima takdir Allah, dia hanya terima asbab. Jadi kita cakap sekarang tuan-tuan mudah saja kan? Apa kau tak maju, kau malas. Apa kau tak cerdik, kau malas belajar. Itu cara cakap yang betul. Sebagai satu motivasi bagi dia. Dia kena usaha ikhtiar, tapi bila dia maju, dia jadi pandai, Allah yang bagi dia pandai. Ini masalah akidah tuan-tuan. Tuan-tuan kena jaga benda ni. Jangan sampai benda ni hanyut daripada diri hati kita. Kita boleh usaha ikhtiar setinggi mana kita nak buat, semaju mana kita, tapi hati tetap yakin dengan Allah 100%. Inilah maksud bicara tauhid saya pada pagi ni. Baharu tidak memberi bekas. Maksudnya baharu tak bagi bekas. Mahru ni benda makhluk, benda Allah cipta. Dia tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Sekarang yang boleh mendatangkan manfaat atau mudarat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia akidah yang kita kena jaga sampai kita meninggal dunia tuan-tuan, untuk kita selamat di akhirat, selamat di alam barzah tuan-tuan. Sebab tu soalan pertama muka nak kita tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dia nak tahu Allah saja. Ingat, dia tak tahu kita ni rajin semayang. Kita bukan jenis semayang main-main. Semayang tak pernah tinggal. Tapi dia tanya juga siapa Tuhan kamu. Sebab apa? Dia tahu Allah tu Tuhan kita, tapi dia nak tengok kita ni kenal Allah tak? Kenal bermaksud bukan sekadar kenal, bukan kenal dengan mata kepala. Kita tak boleh tengok Allah begitu. Allah Ta'ala zat yang esa, yang yang bersalah bagi segala baru. Tapi hati kita ni bergantung tak kepada Allah? Hati kita ni 100% tak kepada Allah? Itu. Sebab tu yang jawab ni ada roh kita. Roh tu hati kita lah. Hati kita lah. Nak jawab Allahu Rabbi. Tu nak jawab tu. Tapi kalau di hidup di dunia ni, kita banyak beryakin dengan makhluk, tak beryakin dengan Allah, tak bergantung kepada Allah, bergantung pada makhluk, bergantung pada harta, bergantung pada pangkat, kedudukan. Kita yakin pada bisnes kita. Kenapa boleh jadi hidup senang? Aku ada 5 syarikat, ada konsortium lagi. Tu kau maju, aku rasa tegap sikit, rasa sedap hati kan. Orang bercakap begitu. Jangan. Patutnya kita kena bercakap sebenarnya senang. Aku kaya aku kerana Allah yang menentukan semua ni kepada aku. Cuma usaha ikhtiar aku sebagai asbab, sebagai jalan nak menuju kepada kekayaan itu. Bukan kerana usaha ikhtiar aku, sebab aku tidak boleh mendahului takdir Allah. Takdir Allah akan mendahului usaha ikhtiar kita. Buat macam mana pun. Siapa yang berkata dia nak mengubah takdir Allah, dia sesat.
Ada orang mengatakan kita ni orang Melayu ni biar buat macam orang Cina. Kalau ikut takdir Allah, asyik duk takdir. Macam mana bangsa nak maju, biar kita lawan takdir. Kita kata, tuan-tuan cakapnya tuan sedar lah. Nak lawan takdir Allah. Betul, bangsa orang bukan Islam mereka maju kerana mereka rajin usaha. Kita pun kena rajin usaha lah. Tapi bukan bila rajin usaha nak mengubah nasib hidup kita. Bukan nak ubah takdir Allah. Ubah nasib hidup dengan ubah takdir Allah berbeza. Orang tak faham. Dia kata nak ubah nasib hidup, nak ubah takdir. Takdir Allah memang tak boleh berubah dah. Sejak azali. Allah Ta'ala dah tulis sejak azali. Aku takdirkan rezeki kamu sejak azali. Tidak bertambah kerana kamu berusaha, tidak berkurangan kerana kamu tidak mencari, hanya wajib adanya. Ini dah hakikat dia. Tapi kita sekarang ni bila kita tengok hadis kursi tu, wah, ni tak payah kerja ke? Tu salah faham. Kita pergi salah faham kat situ pula. Kita tengok Nabi Muhammad macam mana. Dalam hidup ni Nabi duduk saja ke? Tak. Nabi masuk kata, kau pergi ke hutan, dia tengok orang sembahyang masjid, duduk doa, tak pergi kerja kan? Makan orang bagi je, orang sedekah. Kamu pergi ke hutan, pergi cari kayu api, jual lagi bagus. Ini ada hadis Nabi. Lepas tu Nabi sendiri berniaga, bela kambing, jual kambing, berniaga sampai ke Syam. Sebab apa? Berusaha ikhtiar. Satu perintah Allah. Cuma jangan yakin dengan usaha ikhtiar kita menyebabkan kita jadi itu ini. Yakin hanya pada Allah. Sebab itulah kita kata, saya selalu tekankan tentang untuk usaha atas sebab satu perintah Allah. Yakin dengan usaha ikhtiar kita boleh syirik, menduakan Allah secara khafi, secara tersembunyi yang kita tak sedar. Kita tak sedar, kita tak nak benda ni, kita tak nak, kita rugi, penat kita beramal ibadat, kita tak pernah tinggal sembahyang, kita tak pernah tinggal puasa kecuali sakit, kita yang mana ada haji, dah pergi haji umrah dah, tapi akidah kita tak jaga, bahaya. Maksudnya kita yakin dengan makhluk. Tuhan kata banyak beramal macam mana pun, kalau kamu tidak yakin pada Allah, tidak mengenal Allah, aku tak terima amal ibadat kamu. Masuk angin keluar asap, tuan-tuan. Nanti di padang mahsyar, di alam barzakh kita menyesal tak sudah. Jadi jangan tuan-tuan, kita berbalik pada akidah, kita jaga. Macam mana keadaan diri kita jaga. Baharu tidak memberi bekas, peganglah perkataan ini. Apa sebab baru tak bagi bekas? Makhluk, dalam erti kata yang lain, makhluk tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. COVID-19 yang akan datang ni, virus ni akan memakan otak. Kita kata benda tu bertepi ke? Tepi. Tiap-tiap bertepi, tanda dia kena jadi. Allah yang buat bagi dia begitu. Jadi sendiri mustahil. Wajib Allah yang buat, mustahil jadi sendiri. Dia tak ada kuasa. Virus Omicron yang siri baru ni, dia tak ada kuasa. Harus dia menerima keadaan macam tu kerana Allah cipta dia macam tu. Nak jadikan asbab. Bagi kata Allah nak tunjuk kuasa dia, bahawa Allah Maha berkuasa dengan asbab yang kecil, yang kamu tak nampak dengan mata kasar. Tapi kalau Allah dah takdir, Allah dah kehendak, kamu boleh mudarat. Yang mendatangkan manfaat ya Allah, bukan virus, bukan habatus soda, bukan duit, bukan harta, tapi Allah yang mendatangkan manfaat mudarat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, sebagai kesimpulan, masa pun dah cukup. Kesimpulannya pada bicara tauhid pagi ini, tajuk saya ialah baharu tak bagi bekas. Ingat bahawa usaha ikhtiar atas kita. Kita kena menjaga usaha ikhtiar selagi hayat di kandung badan. Rasulullah pun bersabda dalam satu hadis dengan maksud, janganlah mencampakkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Kalau kita susah, kita berusaha kena jadi orang yang ada duit, orang yang ada sumber rezeki, kena usaha. Kalau kita sakit, kita kena usaha untuk berubat. Kalau kita kata kita tak pandai baca Quran, kita kena usaha pandai, jadi pandai baca, belajar Quran. Tak tua pun tak apa. Kalau kita tak cukup itu ini, kita kena usaha ikhtiar. Itu satu tanggungjawab kita. Jangan campakkan diri ke jurang kebinasaan. Bentang-bentang virus ni datang, alah, aku tak nak pakai topik, tak nak ikut arah kerajaan, tak payah penjarakan sosial. Kerajaan dah buat arahan. Tak, kenapa? Aku yakin dengan Allah. Itu tak betul tu. Yakin dengan Allah tanpa kaedah. Kita yakin dengan Allah, betul. Hati yakin dengan Allah. Tapi jangan kita yakin berasbab. Ikut pemerintah. Kalau tak, dia yakin pada Allah. Tanpa usaha ikhtiar, aku nak tengok, aku kena tak? Takut iblis datang. Iblis datang kat dia. Memang iblis doa juga ya. Ya Allah, wahai Tuhan, dia ni yakin dengan kau tanpa ikut sunnah Nabi. Kau bagi dia sihat supaya dia yakin dengan usaha dia boleh jadi begitu, bukan dengan izin kau. Akhirnya dia sihat. Tengok, aku dah cakap, aku yakin.
Akhirnya aku berjaya. Sedangkan dia tak tahu Iblis dah doa untuk dia bagi sembuh supaya dia wujud diri. Wujud diri kata dia ni dengan doa ada power. Kau tengok doa aku power. Aku doa je Allah terus sihat. Kamu semua kena. Aku sihat tak apa. Power doa aku. Wujud man. Syirik. Jangan. Kita jangan buat begitu. Kita jangan terjerumus dengan bisikan iblis syaitan. Kita ikut apa Nabi buat. Memang kita yakin pada Allah 100%. Tapi dari segi usul ikhtiar kita ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Allah. Rasul kata usul ikhtiar. Kalau ada satu tempat tu ada wabak, kamu jangan pergi. Kalau kamu dah dalam tu, jangan keluar. Sebab apa? Jadi kita kena ikutlah. Kalau kita pihak pemerintah kata jangan pergi situ, jangan pergi buat dengan cara tu, bergaul tempat awam, kena ada penjarakan sosial, kita ikutlah. Bukan kata kita nak melawan takdir Allah, bukan kata kita takut tak yakin pada Allah, bukan. Yakin pada Allah di hati kita. Tapi dari segi kerja, gerak kerja usul ikhtiar, kita kena melakukan usul ikhtiar dengan betul. Ikut ulu amri, ikut pemerintah kita suruh buat apa, kita buatlah. Yang penting benda tu benda yang betul, bukan buat benda salah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa masa pun dah cukup, dah lebih. Saya mohon ampun dan maaf lah atas tutur kata saya. Jadi kesimpulannya, saya dah simpulkan bahawa baharu tak bagi bekas itu maksudnya makhluk, dalam arti kata lain tidak boleh mendatangkan manfaat atau memberi mudarat. Tak ada. Yang mendatangkan manfaat mudarat ialah Allah. Jadi jangan takut tuan-tuan. Kalau orang kata tahun depan ekonomi akan meleset, ekonomi negara akan meleset, maksudnya bila ekonomi meleset, rakyat akan susah. Itu satu. Yang kedua, virus baru Omicron ni siri berapa, saya dengar semalam berita dalam berita dia dalam media sosial lah. Dia kata sangat bahaya, boleh menyerang otak. Kita kata macam ni je lah. Benda tu bertepi kan? Bertepi. Tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Allah yang buat jadi begitu. Jadi sendiri mustahil. Makhluk tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billahil azim. Harus dia menerima kedatangan yang begitu nak menguji kita. Tak ya? Tuan-tuan, kita ni tak, bila Allah Taala cipta roh kita sekali, dia tak mati dah tuan-tuan. Roh dicipta oleh Allah. Kenapa Allah cipta kita? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Ya. Bahkan engkau lah Tuhan kami. Tuhan nak kita mengaku dia Allah ni bukan kata di alam dunia saja, di alam roh saja, di alam dunia saja, di alam barzah, di alam akhirat pun Allah nak kita mengaku dia tu Tuhan. Macam mana Allah nak matikan kita? Dia tak mati, cuma kita berpindah alam, bertukar tubuh. Bila sampai ajal kita di dunia, Allah cabut roh, masuk ke jasad baru, ke alam barzah. Tinggal jasad. Jasad tu bukan kita. Jasad tu tanam dekat kubur. Tuhan tak nak jasad. Buat apa? Kan dia busuk makan ulat lah. Tapi Tuhan nak roh tu. Roh ni yang akan buat pengakuan. Di alam barzah, di alam akhirat, Allahu Rabbi. Kita akan melihat wajah Allah di syurga. InsyaAllah. Nampak? Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Kalau kata, oh ni virus datang, aku takutlah lagi, tak mau keluar, aku takut mati. Apa kau takut mati? Maksudnya mana kau boleh mati lagi dah? Oi, tak boleh mati lah? Ni yang orang duk mati lagi tu. Itu dia berpindah alam barzah. Nama orang Melayu panggil mati. Maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang Al-Quran mengatakan siapa yang hidup pasti mati. Mati dan arti kata koma dua, bahawa berpindah alam barzah. Roh tak mati, yang mati jasad. Lepas tu bila hari kematian kita akan berlaku dua keadaan. Satu, roh berpisah dari jasad, maka roh keluar, jasad terbaring kaku. Itu yang kata malaikat akan ambil roh aja, malaikat tinggal jasad. Mana ada mati? Tak mati tuan-tuan, tak mati. Sekali Allah cipta roh kita sampai kekal abadi. InsyaAllah kita doakan kita semua masuk syurga. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun dan maaf jika ada tutur kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, rakan dan sahabat. Semoga kita bersua lagi pada minggu akan datang dengan diizinkan Allah. Semoga kita sama-sama doakan Allah memberi cahaya kefahaman tauhid kepada kita. Tak banyak oleh sikit pun jadilah. Tapi Allah Ta'ala mula membuka mata hati kita untuk mengenali Allah dan yakin. Yang penting kita nak yakin dengan dia, bukan yakin dengan makhluk. Baharu tak bagi bekas. Makhluk tak boleh mendatangkan manfaat mudarat ni. Dulu kita hanya cakap di mulut, tapi kita nak masuk ke dalam hati, supaya hati kita sekarang ni menolak sebarang kebesaran makhluk, menolak sebarang kewujudan makhluk, hanya terima tentang kekuasaan, kebesaran Allah, keagungan zat Allah. Itu saja keagungan Allah dalam hati kita sebelum kita meninggalkan dunia ni. Saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufik. Kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah surah wal asr dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Kau berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang yang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan lidah kami, daripada kejahatan hati kami, daripada kejahatan cita-cita kami. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.